khusus easy Canva. Okay. Untuk hari ni hari ini adalah 26 hari bulan April tahun 2021. Dibantu oleh saya adalah Encik Hussein Mitri selaku penyelaras khusus dalam talian. Okey. Okey, untuk pengenalan khusus hari ini, terlebih dahulu saya perkenalkan diri saya. Nama saya adalah Encik Muhammad Zainuddin bin Jinan. Bidang saya adalah bidang reka bentuk. Okey, untuk hari ini kita akan belajar untuk membuat simple poster. Okey, kalau tuan-tuan terlibat dalam dunia, okey, kita nak sebarkan suatu maklumat, okey, kebanyakannya melibatkan poster lah. Jadi suatu poster tu yang disebarkan melalui media sekarang, media masa sekarang, mestilah yang ada impact. Okey, yang ada impact dan mesti memenuhi beberapa kriteria yang ada daripada poster lah. Tak semestinya poster tu yang kita buat dalam Insta ke, wall ke. Jadi benda-benda ni yang kita kena ambil kira. Okey, apa tu adalah poster? Sebelum saya masuk Canva lebih dalam, okey, apa tu adalah poster? Poster ni sebenarnya kalau tuan-tuan tengok, biasanya poster ni dia ada suatu pengertian lah. Tujuan poster tu kita nak buat ataupun suatu wall yang kita nak buat tu mestilah dia ada tujuan dia. Dia mesti ada ciri dan syarat yang ada lah. Maksudnya mungkin ada tulisan, dia ada warna yang bersesuaian dan cara yang kita nak buat tu biasanya kalau dulu kita pakai perisian yang besar, contohnya macam Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe macam-macam perisian Adobe, okey, ataupun jenis-jenis perisian CorelDRAW, okey, ataupun yang kita pakai yang jenis Topaz, yang perisian-perisian yang high end. Tetapi untuk masa kini kebiasaannya dalam media sekarang kita lebih mengutamakan masa lah dan hasil yang kita buat ni menghampiri kepada boleh dikatakan menghampiri profesional lah, tapi kita tak boleh ke level profesional tu sebab dia masih limit dalam had kita punya lapisan ataupun layer yang kita hasilkan lah. Okey, yang seterusnya poster yang tuan-tuan hasilkan kebiasaannya, okey, poster yang tuan-tuan hasilkan biasanya kita buat suatu reka bentuk tu dia meliputi gabungan komposisi gambar, huruf macam yang saya sebutkan tadi. Dan dia mestilah ada skala lah, maksudnya dia ada ukuran. Okey, dia merupakan satu ukuran dan gabungan-gabungan ini kita biasanya kita relatifkan lah sama ada dari atas kertas. Dulu kita cetak relatif ke atas kertas dan sekarang kita tak kurang gunakan kertas lah kan. Kita terus buat, kita terus publish. Okey. Tapi mengikut prosedur lah. Macam kalau ada logo, kita mesti ikut size logo. Okay? Kalau ada gambar, mesti sesuaian lah. Semasa tuan-tuan tarik gambar tu, ikut dia punya size lah. Ikut jenis gambar tu, ikut format gambar tu tersebut lah. Okay, yang kedua adalah poster yang kita hasilkan ataupun apa-apa saja wall yang kita hasilkan mesti mengandungi kombinasi visual lah. Visual yang meliputi warna, dan membawa maksud untuk menangkap perhatian orang ramai. Okey, contohnya kalau tuan-tuan tengok dilarang merokok, simbol dia adalah merah dan simbolnya adalah merah dan ada simbol rokok. Itu maksudnya kita dah tahulah, kalau dilarang parking, kita nampak dia direct terus. Maksudnya ada simbol merah kat tepi jalan, ada palang, maksudnya kita tak boleh parking lah. Okey, jadi benda-benda yang macam ni kena ambil kira. Okey, yang ketiga adalah kalau suatu poster yang kita hasilkan kalau melibatkan garis, okey, kata-kata mestilah dia menarik perhatian kita, audien yang membaca tu lebih kurang dalam 5 saat. Okey, kalau kita suatu contoh yang kalau tuan-tuan tengok iklan, bukan iklan, poster Food Panda. Kalau tuan-tuan tengok Food Panda, kita dah boleh gambarkan, dia dah tahu kita ada dua saja color yang dalam tu. Okey, gambar panda
Colornya adalah color purple, betul purple Lepas tu lagi satu warna putih. Okey, dia yang terus menangkap Okey, yang itu yang melibatkan color. Jadi sebelum saya masuk dalam lagi, okey, saya akan maklumkan seterusnya. Nota tuan-tuan saya akan bagi selepas kursus ni. Okey, sepatutnya saya bagi sebelum ni, tapi saya bagi selepas supaya tuan-tuan dapatlah terus apa yang saya nak cakap. Nota saya mungkin ringkas, tapi yang pentingnya apa yang ada dalam kursus ni lah okey. Okey, saya pergi dalam sikit. Berkaitan dengan gambar, berkaitan dengan warna, okey. Warna terdiri daripada dua unsur lah, maksudnya unsur panas dan unsur sejuk lah Kalau warna yang panas biasanya melibatkan warna-warna yang dia terus menangkap pada mata lah warna merah, orange, kuning, okey. Okey, dan warna hitam Biasanya okey, itu warna-warna yang panas. Warna-warna yang sejuk dia lebih-lebih yang lebih kurang biru, okey, merah. Okey, gabungan-gabungan warna ni kita tak boleh letak dalam dia terlalu banyak lah. Maksud suatu design tu saya cadangkan cadangkan kurang daripada 3 atau 5 saja. Tak perlu buat suatu komposisi gambar yang terlalu banyak. Supaya kalau gambar yang terlalu banyak ni atau warna yang terlalu banyak, dia mengganggu kita punya fokus audiens nak pergi kepada mesej yang kita nak sampaikan. Jadi kalau tuan-tuan buat suatu poster, contoh poster iklan makanan, kita contohlah dulu kita jual kuih kari pap Jadi fungsi kita buat iklan tu untuk jual kuih kari pap Jadi yang hasil yang kita nak gambar adalah gambar kari pap bukan gambar kari pap bersama dengan kuih-kuih yang lain. Jadi fokus kita mestilah hala tujunya mestilah tepat. Jadi gambar yang tuan-tuan ambil itu mestilah bersesuaian dengan tujuan apa yang hendak dibuat. Okey, yang macam saya terangkan nombor 1 tadilah. Okey. Beberapa ciri yang ada dalam suatu poster dan reka bentuk tu mestilah terdiri daripada apa benda yang kita dah laksanakan lah dia mesti yang macam saya ulaskan tadi, mesti ada bahasa yang singkat, kita tak perlu bahasa yang banyak. Dan suatu poster tu dia ada macam-macam kalau tuan-tuan tengok dalam internet, dia ada poster yang biasa, poster bisnes, poster pembelajaran, okay, dia ada poster yang melibatkan infografik. Semua tu terpulang kepada tuan-tuan nak buat Jadi poster yang tuan-tuan nak buat mesti yang paling yang utama, yang memberi penekanan kepada audiens kita boleh dapat tangkap dalam masa 5 saat ke bawah. Maksudnya kalau tuan-tuan parking, dia dapat tengok saja dalam 5 saat dia dah tahu. Okey, dia dah boleh dapat tangkap, mana tu tak boleh tak. Jadi itu adalah poster atau wall kita yang sangat baik lah. Jadi setiap poster yang kita hasilkan mesti mudah difahami. Susunan ayat dalam poster mestilah ringkat, padat, jelas, tetapi mesti berisi. Okey, poster yang dikombinasikan dalam bentuk gambar mesti dapat menarik halayak ramai ataupun audiens kita lah Okey, untuk media yang contoh kita hasilkan media, okey, contohnya media digital, dia tak mudah rosak dan tidak mudah kita kalau boleh orang kita buat tu dia clear lah mudah tu dia kalau kita download media dalam bentuk digital, walaupun kita resize banyak kali pun dia dalam keadaan yang cantik lagi. Okey, lepas tu kebiasaannya dalam bentuk digital ni kita boleh resizekan size dia lah. Size ni ada dua sama ada size media tu sendiri ataupun size data media tu sendiri kita resizekan tanpa mengurangkan kualiti gambar tu sendiri. Okey. Okey, ini okey. Lepas ni saya akan masuk kepada macam mana nak gunakan Canva Canva ni adalah suatu aplikasi dalam talian yang menggunakan web base lah web base ataupun tuan boleh download saja menggunakan desktop. Okey. Canva ni Canva adalah aplikasi yang mereka bentuk grafis secara atas talian, mudah yang digunakan untuk sesiapa saja Kalau sesiapa saja yang berminat boleh gunakan Canva
Canva boleh diakses, okay, melalui desktop ataupun di atas talian melalui peranti mudah alih seperti okay, telefon mudah alih, telefon pintar, desktop, okay, dan apa sahajalah peralatan yang kita boleh view gambar ni. Okay, Canva ni dia ada dua jenis. Okay. Yang pertama adalah yang percuma lah. Yang pertama adalah percuma. Yang kedua adalah perkhidmatan yang berbayar lah, dikenakan kos sedikit dengan semua features yang ada lah. Semua features yang ada. Tapi tuan-tuan tak perlu risau. Okay. Selama saya guna Canva ni, saya gunakan secara percuma lah. Dan aplikasi yang saya gunakan ni banyak yang kita boleh hasilkan lah. Secara percuma tu dia punya feature semakin banyak lagi. Okay, berbanding dengan aplikasi web based yang lain lah. Okay. Okay, seterusnya adalah aplikasi ini mudah untuk buat poster, infografik, okay, wall ke, apa-apa sahaja, dan boleh kita masukkan video dalamnya, short video pun mungkin boleh masuk. Tapi untuk hari ini saya akan ajak untuk dulu buat poster, okay, supaya tuan-tuan dapat view macam mana Canva tu dihasilkan dan hasilnya tuan boleh gunakan dan boleh edit menggunakan perisian yang lain lah. Okay, gunakan perisian lain bergantung kepada kemahiran tuan-tuan yang tuan perolehi dari masa ke semasa. Okay, untuk menghasilkan suatu grafik, biasanya web based ni kita perlukan suatu perisian yang lebih user friendly dah. User friendly dan kalau perisian yang high end seperti Adobe, okay, CorelDRAW ataupun Gigapixel ke Topaz ke, biasanya dia memerlukan suatu yang kemahiran yang agak tinggi sikit lah. Maksudnya dia faham icon, dia faham template tu, baru dia orang boleh baru kita boleh buat media tu hasilnya dengan yang betul. Tapi kalau untuk media yang kita buat dalam web base, okay, dalam web base ni biasanya kita perlukan suatu menu atau pull out menu lah. Maksudnya kita user ni kita perlu masukkan aja, perlu masukkan dan kita perlu gerak-gerak, kita hidden ke apa. Jadi benda ni lebih memudahkan untuk user lah. Ya, kalau kita perlukan terlalu banyak layer, jadi dia akan menyukarkan pengguna tu sendiri. Okey, antara grafik yang boleh dihasilkan adalah biasanya dalam media sosial kita boleh hasilkan melalui Canva, infografik. Kalau kita buat dalam bisnes, reka bentuk perniagaan ataupun reka bentuk dalam iklan dan banner lah. Okey, ada pelbagai lagi yang kita boleh buat dalam Canva. Ini yang saya terangkan Canva ni secara basic. Tuan-tuan boleh explore selepas ni. Okey, untuk masuk dalam Canva, saya mohon tuan-tuan akan masukkan, tuan-tuan akan masukkan, saya akan buka skrin sekejap. Tuan-tuan, mohon tuan-tuan register dulu dalam dalam Google. Nanti register sebagai user lah. Buka akaun Google dulu, buka dalam akaun Google. Dan masa akaun Google tu nanti tuan-tuan akan login lah. Kalau tuan-tuan dah login macam yang saya tunjuk dalam saya punya nota ni, nanti tuan-tuan akan dapat suatu akaun lah secara percuma. Canva akan beri lebih kurang 1 gig lah storage untuk tuan-tuan untuk buat design secara percuma di atas talian, dan tuan-tuan boleh ubah dan boleh buang sesuatu design itulah. Jadi tuan-tuan saya cadangkan jangan buat terlalu banyak design, lepas tu tuan-tuan simpan sebab dia akan dalam dunia perniagaan dia ada limit lah. Jadi saya cadangkan bila tuan-tuan buat tu ada yang kalau template yang sukar tuan-tuan boleh simpan. Kalau template yang mudah-mudah tu terus buat, terus print supaya data dalam simpanan kita punya reka bentuk tu kita boleh kawal dan boleh digunakan dengan lebih lama lah. Jadi suatu data dalam web base tu kalau saya sebagai ahli
perniagaan, saya yang membuat data web base, saya akan kenakan cas sekiranya tuan-tuan mengguna berapa data yang tuan-tuan simpan telah melebihan, yang saya akan kenakan cas lah. Jadi saya cadangkan bila tak guna terus buang, ataupun bila dah guna tu nak simpan, tuan boleh download data gambar tuan-tuan tu, simpan dalam suatu drive ataupun folder yang tuan tetapkanlah, okey, dalam suatu design. Okey, yang kedua adalah okey, bila tuan-tuan dah masuk nanti, okey, contoh macam sini, nanti kejap lagi saya share. Okey. Okey. Yang kedua, kalau dalam design Canva ni, dia akan terdiri daripada, kalau katalah tuan nak buat presentation boleh, nak buat poster boleh, logo boleh, Instagram boleh, flyer boleh, okey, nak buat story boleh, okey. Banyaklah, dia ada 10 features yang kita boleh buat, okey, dalam ni. Okey, terdiri daripada web base ni, kita boleh apa yang dicadangkan, ataupun kita nak buat create sendiri kita punya design atau poster yang kita nak tu, bergantung kepada apa yang diberi secara percuma, kita boleh ambil. Okey. Okey, yang kedua adalah ikon-ikon yang ada sementara kita boleh pergi lebih dalam lagi. Kedua, yang ikon yang ada adalah biasanya kalau tuan-tuan tengok nanti kalau dah masuk dalam Canva, okey, dia ada okey, sebelah kiri kita ada, dia ada template, okey, dia ada upload, dia ada foto, ada elemen, teks, okey. Lepas tu dia ada video, boleh masukkan video, boleh masukkan kita punya background. Okay, background ni dia ada terdiri background yang sedia ada, kita boleh edit, dan folder yang kita nak simpan. Okay, okay, dalam semua kita punya perincian fungsi peralatan ni, sebelah dia menerangkan pelbagai lah. Contohnya macam template ni, dia akan sediakan template untuk permulaan kerja kita. Outlook ni apa-apa saja data yang kita upload ke web base ni, okey, terdiri daripada gambar, ikon ataupun video, mestilah daripada komputer kita sendiri, atau saya galakkan kalau boleh video yang tuan-tuan gunakan tu adalah video yang kita dah fresh, maksudnya tiada lagi video yang berkaitan dengan Google kalau boleh lah, sebab untuk menjaga nama syarikat ni kita tak nak ada satu plagiarisme dalam kita buat editing tu. Okey, yang kedua adalah foto-foto bergambar yang kita ambil tu, sama ada dalam Google pun boleh, okey, ataupun gambar yang kita edit, semua gambar tu boleh kita simpan dalam kita punya folder di web base Canva. Yang keempat ada elemen. Elemen ni adalah template yang menyediakan hiasan yang boleh dimasukkan dalam poster. Contohnya ada bentuk 4 segi, 3 segi, bentuk bintang ke, akan bentuk scratch ke. Itu semua elemen-elemen yang kita boleh edit dan sesuaikan dengan bentuk gambar. Yang keempat adalah teks. Okey, teks di dalam Canva ni dia tak macam teks yang kita tengok di dalam Adobe. Teks dia lebih kepada fancy dan kita senang carilah, dan senang cari, tak macam aplikasi-aplikasi yang desktop yang lain. Jadi dia Canva ni dia sentiasa update dia punya teks. Jadi bermacam-macam lah teks yang tuan-tuan boleh pilih. Lepas tu ada video-video pendek yang kita boleh masukkan kalau berminat. Okay, lebih kurang durasinya lebih kurang dalam 30 saat sahaja dibenarkan. Okay, jadi kita boleh masukkan teks-teks yang pendek melibatkan video dan juga background yang terdapat di Canva ni kita boleh sama ada kita boleh tetapkan ataupun kita boleh buat ubah sesuai. Okay, semua dalam fungsi dan fungsi perincian peralatan ni kita boleh simpan di dalam suatu folder. Kalau boleh mohon tuan-tuan buat kerja tu simpan dalam folder, boleh tarik aja, boleh drag menu saja. Itu yang bagusnya Canva. Okey, seterusnya langkah-langkah penghasilan poster digital. Biasanya pertama kita akan buat pemilihan. Okey, pilih tempat yang bersesuaian lah, sesuai kita nak buat dulu, supaya canvas ataupun tempat grafik yang kita nak buat suatu kita punya seni ni, saya panggil seni lah,
dia mestilah bersesuaian dengan apa tujuan yang tuan-tuan nak sampaikan. Contoh kalau poster tuan adalah dalam bentuk landscape, kalau tuan-tuan nak sebarkan dalam bentuk landscape, dia mestilah bersesuaian dalam bentuk landscape. Jangan buat dalam bentuk portrait tapi printnya hasilnya bentuk landscape. Jadi dia ada ruang kosong. Jadi bila ada gambar yang melibatkan ruang kosong ni, dia tak cantik lah. Suatu gambar yang kita hasilkan dalam satu kertas mestilah saiz ukurannya hendaklah 85% penuh. 85%, jangan ada ruang kosong, jadi kita rugilah. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah bila kita edit ataupun kita buat suntingan, dia akan paparkan toolbar. Nanti tuan-tuan akan tengok sambil-sambil tu nanti saya akan tunjuk toolbar, beberapa toolbar copy paste. Biasanya copy paste kalau Microsoft Word dia pakai Ctrl C, Ctrl V, sama juga dalam Canva. Tapi kalau kita lupa pakai Ctrl tu, kita boleh pakai ikon yang ada. Nanti sekejap lagi saya tunjuk ikon berus, dan ikon yang satu lagi. Ada dua ikon yang tu saja yang kita perlu guna. Lepas tu dalam Canva ni dia ada satu yang kita tarik drop menu je. Masuk gambar tu semua kita tarik. Ada dua fungsi tarik tu, sama ada kita nak tarik dia akan jadi picture, yang kedua tarik tu dia akan jadi background. Itu bergantung kepada template yang tuan-tuan guna. Template yang tuan-tuan guna ni kita boleh sama ada kekalkan template tu, dan kita boleh mix and merge kan dia lah. Bergantung kepada design dan hasil yang tuan nak capai. Biasanya dia kalau semakin sukar, biasanya kalau saya akan buat mix and merge lah. Maksudnya daripada kalau Canva ni saya akan buat 2-3 template yang berlainan, saya akan campur-campurkan dia menjadi satu design yang lain lah. Itu mudahnya Canva. Okey. Yang kedua adalah untuk memuat naik suatu video. Biasanya kita terus, sama ada kita boleh gambar tu kita boleh seret ataupun kita browse macam biasalah folder yang kita simpan. Contohnya folder gambar, kita terus browse. Dan akhir sekali, setiap kali media yang kita hasilkan, infografik ke poster ke apa yang kita lakukan, kita boleh cetak dalam Canva, sama ada dalam bentuk PDF yang dibenarkan, yang dibagi, ataupun dalam bentuk image biasanya dalam bentuk JPEG, itu yang dibenarkan, kecuali yang berbayar. Kalau yang berbayar, akaun yang berbayar ni dia akan benarkan yang resolusi yang tinggi lah. Tapi pada saya, kalau katalah tuan-tuan boleh download dalam bentuk PDF, itu sudah okey, sebab nanti bila tuan-tuan dah mahir page yang daripada PDF pun kita masih boleh dapatkan hasil yang cantik selepas kita extract ke bentuk image yang lain lah. Itu yang peringkat kalau masuk kursus Canva yang intermediate tu, nanti kita akan download akaun yang percuma daripada poster bentuk yang PDF, kita boleh extract kepada image yang lain lah. Itu akan masuk ke kelas intermediate. Ini yang saya maksudkan tadi. Kalau tuan-tuan masuk, kalau position yang tadi, bila kita masuk kepada suatu layout tu, dia akan masuk kepada ubah suai. Dia punya ubah suai tu gambar tu, ikon ke teks ke, bergantung kepada posisi yang kita nak. Bentuk roller ni untuk salin, salin style kita, sama salin style, salin gambar, ataupun kita pakai Ctrl C, Ctrl C. Yang ini yang seterusnya adalah untuk kita ubah suatu gambar kita menjadi transparansi. Contoh kalau ada iklan yang melibatkan, contoh kalau katalah iklan berbuka puasa, ada belakang tetamu yang belakang kita naik jadi transparent, jadi kita boleh pakai ikon ni lah. Okey, yang seterusnya suatu ikon tu kita kata nak letakkan pautan gambar ke, kita boleh linkkan gambar ni, kita masih boleh linkkan, dan kita buat suatu video tu, kita lockkan lah ni video ni dan sama ada nak delete, padam, dan kita nak duplicate. Ni ada satu copy,
satu lagi duplicate. Fungsinya lebih kurang sama tetapi berbeza. Kalau katalah kita salin maksudnya kalau bentuk cake dia akan jadi cake. Kalau duplicate kita duplicate tapi kita boleh ubah sikit-sikit. Okey, yang tu yang dibenarkan dalam Canva. Okey, yang ini nanti saya tunjukkan paparan ni. Kita habiskan nota dulu. Okey, untuk langkah 4 ni macam contoh yang saya bagi. Okey, asal ni adalah iklan poster untuk kecerdasan. Okey, seterusnya nanti untuk kita pilih poster. Lepas tu kita akan buat ubahan. Okey, kita akan belajar ubahan berdasarkan apa yang sahaja yang ada dekat kita punya media dan upload file yang kita ada. Okey, jadi yang saya tunjuk step. Okey, selepas kita upload kita akan ubah elemen, text dan background. Okey, yang seterusnya nanti kita akan tambah step, kita akan ubah bahagian apa yang tak sesuai dengan kehendak kita. Contoh kalau katalah kita hendak strike yang berkenaan yang macam ni, kita boleh ambil. Katakanlah kita tak nak bulatan ni, kita boleh buang. Jadi benda-benda yang macam ni kita boleh mix dan matchkan sesuatu dalam design kita. Okey, jadi yang ini yang melibatkan tulisan. Okey. Nanti saya akan tunjuk satu-satu. Jadi yang ini kita tukar background daripada asal kita masuk lain, dia akan berubah. Okey, dia akan jadi terus berubahlah. Kalau tuan-tuan nak masukkan apa saja nanti kita akan ni. Okey, untuk seterusnya kita akan masuk dalam satu lagi. Selain daripada Canva, kita perlu mahir sedikit dalam bidang ICT lah untuk contoh kalau tuan nak removekan background, kita boleh pakai saja dekat online. Pakai dengan online dan jadikanlah suatu picture tuan-tuan tu save dalam bentuk formatnya adalah bentuk PNG. Format dalam bentuk PNG, kita boleh tengok je, type aja remove background image. Okey, nanti dia akan bagi remove background. Jadi tuan akan masukkan remove tuan-tuan dan tuan akan dapatkan hasil lah. Contoh kalau katalah perempuan ni dia ada gambar biru belakang, kita nak dia kosong, dan kita hasilkan. Dan saya akan bagikan gambar kasut yang sebelum ni untuk kelas sebelum ni, dan dia akan hasilkan kasut yang kosong seperti yang di bawah. Okey, saya cepat supaya tuan-tuan boleh terus buat. Ada beberapa website yang kita perlu guna, contoh dalam untuk kita convert suatu gambar, nanti tuan-tuan boleh explore. Banyak dalam kita browse dalam internet boleh gunakan. Okey, boleh gunakan. Tinggal nak gunakan tu kena hati-hatilah. Hati-hati kan supaya betul ke sama ada gambar yang kita gunakan tu betul-betul dia JPEG, betul-betul gambar yang kita keluarkan yang telah di remove background betul-betul adalah bentuk PNG, vektor ataupun raster. Okey, dia ada beberapa kriteria tu lah. Contoh kalau PNG ni biasanya dia gambar tu memang kita dah remove lah belakang. Okey, ada juga gambar yang tuan-tuan ambil contoh daripada internet yang gambar kartun gambar vektor. Okey, vektor dia lebih kepada gambar yang kita buat daripada hasil daripada kotak-kotak yang disusun ataupun gambar raster ni gambar yang contoh gambar yang dihasilkan melalui garisan okey, gambar yang dihasilkan melalui garisan. Okey, contoh yang ni kalau tuan-tuan tengok dalam kita punya slide ni, gambar ni hampir kalau kita tengok dia dia ada background, tapi masalah ni kalau tuan-tuan tengok dia ada agak kelabu sedikit sebab kualiti yang kita download semasa file yang kita download di Canva tu dia agak kurang sedikit. Jadi sama ada tuan-tuan nak download tu sama ada menggunakan kita download format ni adalah format PDF ataupun JPEG, bergantung kepada tuan-tuan yang nak lah contoh kalau tuan-tuan nak sebarkan melalui media massa, tak perlu terlalu tinggi dia punya resolution, jadi pakai yang biasa saja. Okey, kalau katalah untuk printing, dan tuan-tuan gunakan untuk printing, okey, gunalah resolution yang lebih tinggi, okey, JPEG yang saiz yang lebih baik, dan downloadlah file tuan-tuan tu dalam bentuk PDF untuk hasil untuk pencetakan supaya hasil pencetakan
tidak arti pencetakan tuan-tuan tu tak lari jauh lah daripada apa yang kita hasilkan. Sebab kalau dah bentuk PDF kita hantar, printing dia akan follow lah. Kecuali kalau kita hantar dalam format yang kita hantar lah. Contoh kalau tuan-tuan hantar dalam bentuk AI, contoh tuan-tuan pakai AI 2021, bila pakai AI 2019 dia akan ada perbezaan sedikit lah. Mungkin color ke apa. Jadi itu belum masuk lagi kepada offset printing offset printing tu terbahagilah jenis-jenis color termasuk red, yellow, red, yellow, blue tu tiga color tu dengan ataupun CYMK tu lah tu bergantung kepada peralatan yang kita, mesin yang kita gunakan. Okey, untuk tuan-tuan kita akan buat satu latihan praktikal lah sebab saya dimaklumkan peneras saya untuk dapatkan sijil untuk hari ni, dia kata tuan-tuan perlu dapat hasilkan suatu poster lah. Okey, dekat nanti tuan-tuan boleh download. Saya akan dah bagi satu task yang simple. Okey, tuan-tuan akan download, hasilkan yang macam ni lah, aiskrim, poster aiskrim yang macam ni. Ada dua saya hasilkan bentuk yang hampir sama. Tuan-tuan tengok dekat poster aiskrim saya. Okey, grab and go. Okey, contoh take away menu. Okey, hubungi Puan Sarah, aiskrim now available. Tapi perbezaan kedua-duanya kalau tuan-tuan tengok, okey, yang sini gambarnya putih yang sini adalah putih, yang sini dianya adalah hidden, dianya adalah di belakang dia punya gambar ni ada di belakang. Yang ni memang yang layer yang warna orange ni adalah di belakang. Tapi yang di sini layernya adalah di depan Tengok perbezaan nampak dia sama tapi hasil berbeza. Bila kita buat suatu poster okey, yang ni yang berbalik pada asas yang kita nak buat. Bila kita nak buat suatu poster, perlu yang dititik beratkan adalah penggunaan warna. Okey, penggunaan warna adalah sangat dititik beratkan dalam suatu poster. Tak kisahlah tuan-tuan buat poster Insta ke apa ke. Okey, kita tengok saja, okey, kita dah tahu aiskrim betul. Tengok, okey, kita dah tahu ini poster aiskrim, okey, soft aiskrim. Biasanya okey, hargalah kan. Itu yang okey. Yang kedua, kalau kita tengok sekali imbas, okey, kita tengok harga dah okey, kita akan tengok kepada nombor telefon. Jadi perkataan-perkataan yang ringkas perlu diterapkan untuk Grab dalam masa 5 saat. Apa sahaja yang kita boleh dapat untuk Grab audien punya capture 5 saat je kita nak, yang penting 5 saat je kita audien kita pandang, terus dia dapat, oh ni nak jual aiskrim ni, dia terus dapat. Jadi iklan kita tu terus spesifik lah. Okey, jadi untuk yang ini jap ya tuan-tuan, saya akan pergi kepada yang ni jap, saya pergi kepada untuk tuan-tuan, saya kena buka Canva. Tuan-tuan akan buka Canva. Jap saya. Boleh login Canva. Jap tuan-tuan. Canva. Canva login. Jap saya. Macam mana nak pergi Canva? Jap. Macam mana nak pergi Canva? Jap. Stop sharing. Ini desktop. Sekejap ya. Tu. Tap. Oh, okey. Ni Canva login. Okey. Okey. Okey tuan-tuan. Okey, tuan-tuan boleh type kepada ni pergi kepada Canva. Type Canva, C-E-N-V-E-N. Sorry, Canva, C-E-N-V-A, Canva. Terus login. Terus Canva. Tuan-tuan Canva. Tuan-tuan masuk kepada Canva sini saya dah login. Kalau tuan-tuan kena login sebagai user Ada yang tak nampak tak? Ada yang ni yang masih tak nampak, boleh bagi tahu. Ada, saya terus login. Sekarang saya dah login Tuan-tuan dah login. Jadi yang dalam paparan yang saya ada ni, Canva ni.
Kalau tuan-tuan tengok dia ada poster, okey, ada presentation, poster, landscape, infografik, flyer, Instagram, okey, banyaklah. Okey, ada 10. Okey, 10 dia punya ni. Bergantung pada design yang tuan-tuan nak. Okey. Jadi untuk tuan-tuan nanti kita akan buat satu latihan lah, praktikal, supaya tuan-tuan akan hantar kepada penyelaras saya design yang saya hantar tu tuan-tuan boleh hasilkan sama atau lebih baik daripada saya, supaya tuan-tuan dapat mengaplikasikan penggunaan Canva ni lah. Okey, dia mudah saja. Okey. Okey. Semua ni dekat atas ni boleh kita guna lah kalau tuan-tuan klik kepada menu Canva ni, okey, ke ikon Canva, dia akan pergi kepada kita punya ni dia punya design, paparan design lah paparan design. Kalau klik kepada home, kita akan nampak lah macam-macam. Okey. Okey, ni ada template, bergantung kepada apa yang tuan-tuan nak buat bergantunglah. Kalau nak buat t-shirt pun boleh, nak buat ni pun boleh. Okey, nak buat cards, okey, nak buat business invoice. Okey, dan saya ingatkan template-template ni sebenarnya kita boleh mix and match. Mix and match kan dia. Maksudnya kalau daripada contohlah personal kalau daripada card, personal card ni, okey, tuan nak buat dia punya template tu tuan nak guna, tapi kita nak gunakan dalam bentuk marketing, masih boleh digunakan tak ada masalah. Okey, masih boleh digunakan. Maksudnya daripada personal kita nak gunakan untuk buat bisnes, tak ada masalah jadi kita ambil template dia, kita copy saja. Okey, kita boleh copykan. Begitu juga dengan marketing, education dan trending itu semua kita boleh mix and match. Okey. Okey, untuk memulakan suatu design kita, okey, suatu design, apa yang tuan-tuan perlu mulakan adalah macam ni Yang pertama adalah kita buat dekat sini, sama ada dia dah buat recommended for you ni, sama ada tuan-tuan klik yang apa yang diberi untuk kita secara percuma, ataupun kita buat je klik pada kita punya design ni. Okey, dalam pada design ni, tuan-tuan boleh mulakan, okey, Canva ni satu kebaikan dia, tuan-tuan boleh mula dekat mana-mana pun boleh. Maksudnya, katalah tuan-tuan nak mulakan, tuan-tuan dapat template yang bagus contoh tuan-tuan nak mulakan, contoh saya pilih je kita pilih je mana-mana kita nak. Contoh, okey, contoh saya pilih pergi kepada flyers contoh kita nak mulakan daripada sini, klik saja kita klik saja dia akan mula klik saja, okey, dia akan mulalah mana-mana iaitu yang bagusnya Canva dia akan mulakan mana-mana yang kita nak. Okey, jadi untuk ni, okey, dah start daripada sini. Jadi kita bermula dengan kita punya design ni, kita klik saja, okey. Okey, contoh saya akan buat yang ni. Okey, kita akan berubah, okey. Klik saja untuk ni. Okey. Untuk design ice cream ni, okey, saya akan buat satu yang ni lah untuk design ice cream, tuan-tuan nanti. Okey, saya dah bagi template ice cream. Ini untuk basic Okey, saya dah bagi template ice cream pada tuan-tuan. Nanti tuan-tuan boleh masuk dalam Canva. Daripada Canva ni, okey, katakanlah saya nak pilih template yang ni lah okey, template yang ini. Katakanlah saya nak pilih template yang ini tuan-tuan kena tengok dekat bahagian atas ni, dia ada tulis, bila tuan-tuan bawa kita punya jari telunjuk tu, dia akan tunjuk free dekat sini dia akan free ada yang free, ada yang berbayar. Okey, dia ada dua lah kalau yang berbayar tu kita kena masuk akaun yang berbayar. Yang percuma ni kita boleh guna apa yang ditawarkan, dan kita boleh mix and match berdasarkan page yang ada yang ni Contoh yang kita nak design, kita nak buat design di page satu saja, tapi page yang kita tambah ni kita boleh ambil dia punya template, kita boleh gunakan di bahagian atas. Okey, tu Okey, yang pertama contoh yang saya tunjuk. Okey, yang untuk contoh yang ini, okey, saya bagi ambil yang senang-senang dululah supaya tuan-tuan okey, faham Okey, untuk yang pertama, ini saya terus go through kepada sesi praktikal lah supaya tuan-tuan yang biasanya kalau kita belajar hands on kita terus buat. Okey, terus buat. Tuan-tuan kalau yang dah bersama dengan saya boleh follow dan boleh feedback lah. Nanti sama ada saya ataupun penyelaras saya akan jawab lah apa masalah yang tuan-tuan hadapi. Okey. Okey, jadi yang di sini saya tunjuk yang ikon di sini dulu. Okey, yang ini adalah teks Yang ini teks tuan-tuan. Teks tuan-tuan ni okey, yang dalam bentuk yang ni dia ada satu garis. Kalau tuan-tuan tengok,
garis penuh dan ini adalah garis yang ni dia sebenarnya garis yang ni kita dah groupkan dia kita dah kumpulkan sekali. Tuan-tuan boleh ungroupkan dia ini saya terus ajar saya suruh ajar terus aja mengikut yang ni. Okey, kita terus ungroup. Jadi kalau tuan-tuan tengok dia sudah separate kita boleh group dan ungroupkan dia. Tujuan group dan ungroup ni adalah biasanya teks, ikon apa-apa saja kita groupkan biasanya adalah tujuannya kita nak statikkan suatu design tu supaya design tu kita tak bergerak-gerak ni yang maksudnya lah yang saya terangkan ikon ni. Okey, jadi yang katakanlah kita nak groupkan dia semula tuan-tuan tengok kita klik ke ikon yang ni, tuan-tuan tekan shift, tuan-tuan tekan lagi shift tu jangan dilepas dan klik saja ikon yang tu, tuan-tuan right click group. Okey, jadi dia akan jadi macam ni okey. Jadi ikon tu dia bergerak okey, ulang balik semula. Okey, ulang semula. Okey, yang ini saya tekan kalau katalah nak ungroup nak atau back tekan Ctrl Z tekan Ctrl Z kalau kita kata terlepas kita tekan Ctrl Z ataupun tekan menu ikon dekat undo ni dia tekan ada tekan sini Ctrl Z yang ni Ctrl Shift Z kalau redo dengan undo okey redo undo Ctrl Z undo adalah Ctrl Z dan redo adalah Ctrl Shift Z. Okey, kalau katalah group kalau kita nak group ulang semula group klik saja dekat kita punya ikon atau box tu kita shift tekan shift jangan dilepaskan klik perkataan yang kita nak tu okey right click okey lepas tu tekan group okey dia akan groupkan lah macam ni tadi dua saja saya groupkan okey jadi kalau kita alih dia akan alih macam ni lah okey tu itu yang saya terang fungsi dulu supaya tuan-tuan terus terus kita go through lah supaya tuan-tuan terus belajar yang tu. Okey, yang kedua adalah ikon untuk size lah dan ini gambar. Yang ni melibatkan size dia. Kalau tuan-tuan tengok, kita boleh ubah saya ungroup dulu supaya okey, kalau kata nak ni kita terus boleh ubah. Kalau tuan-tuan kata tak sesuai, dia semakin besar lah. Jadi kalau tuan-tuan tengok, okey, saya akan besarkan. Okey, yang ni dia ni ikon yang ni. Jadi tuan-tuan katakanlah nak ubah color ni warna merah. Okey, masih boleh lah mau ubah warna merah. Okey, nak underline, nak ke kiri, ke kanan, justify. Okey, tu bergantung kepada tuan-tuan. Okey, yang ini kan semua yang kita ikon-ikon yang ada dekat gambar ni dia menghampiri kepada MS Word lah, Microsoft Word lah. Jadi kalau pengguna untuk Microsoft Word dia lebih mudah lah. Ikon dia lebih mudah. Sebab apa saja ikon yang ada ni dia mudah. Okey. Okey. Jadi tuan-tuan ya. Okey, yang ini. Okey, ini yang kita untuk ubah saya ajar satu-satu supaya tuan-tuan ni saya ajar dulu untuk macam mana kita nak buat editing text. Okey, untuk editing text. Okey, kita berbalik kepada asal supaya tuan-tuan okey, kalau kita berbalik kepada asal tekan saja Ctrl Z undo. Okey, kita tekan undo supaya senang nak ubah. Okey. Okey, ini okey. Okey, mengenai teks saya dah saya dah terangkan mengenai teks. Okey, ni teks. Okey, katalah ni berkenaan dengan kita punya elemen ni elemen Okey, elemen-elemen yang ada dekat gambar ni dia ada berbagai jenis elemen lah. Sama ada daripada shape. Okey, tuan-tuan tengok dia ada shape sebelah kiri tuan-tuan. Dia ada shape, dia ada jenis arrow. Okey, arrow pun tuan-tuan klik ada bentuk oval ke, rectangle ke. Okey, banyak tuan-tuan. Okey, jadi bergantung kepada tuan-tuan nak guna macam mana Jadi pada saya tu terpulanglah macam mana tuan-tuan nak pilih Okey. Okey, biasanya kalau saya elemen-elemen yang saya nak buat ni saya gunakan yang macam ni lah. Macam tu kalau ada yang macam ni saya nak besarkan, saya nak letak teks dia agak lebih menarik lah. Okey, kalau yang bentuk-bentuk contoh kalau elemen yang tuan-tuan nak bentuk error ini yang simple lah, simple yang tuan-tuan boleh gunakan dalam present yang kita ada contoh dalam MS Word kita dah ada. Jadi kalau macam elemen-elemen yang background yang
macam contoh yang macam kita koyak ke, dia tiada dalam MS Word Jadi dalam Canva ni dia ada. Jadi kita tinggal sama ada kita buat modifikasi ataupun kita buat sesuatu yang lain lah, yang kita nak tambah color ke kan. Contoh tuan nak tambah color, tadi tuan-tuan boleh ubah color dia bergantung kepada tuan-tuan nak. Jadi apa sahaja yang tuan-tuan buat, seperti yang saya terangkan tadi, contoh warna yang tuan-tuan buat mestilah warna itu terdiri daripada warna-warna yang panas dan warna-warna yang sejuk. Dan warna-warna tersebut mesti menangkap mata kita. Contoh, kalau tuan-tuan tengok lagi sekali ataupun puan, tuan-tuan pergi saja McD, tuan mesti tahu warnanya adalah merah. KFC merah. Okey, apa dia ikon dia? Okey, kalau KFC, okey mungkin dah gambar atuk tu lah. Okey, kalau McD, kalau kita dah tahu huruf M pun orang mesti tahu huruf McD Dia tak letak gambar Ronald McDonald tu. Huruf M tu saja sudah melambangkan suatu ikon tu. Jadi dia captured untuk 5 saat tu dia sangat penting Jadi kalau tuan-tuan buat suatu design, kena titik beratkan suatu design dia mesti mengambil kira capture yang 5 saat tu lah. Apa yang menarik. Okay? Jadi kalau saya, kalau saya biasanya saya akan gunakan warna-warna yang panas lah. Warna-warna yang panas yang terdiri daripada warna merah, kuning, warna orange yang mata kita akan terus terfokus kepada suatu design tu. Itu yang sangat penting. Kalau nak gunakan warna-warna yang sejuk, gunalah warna-warna yang contohnya macam biru fluorescent, hijau fluorescent. Dia terus terfokus. Jadi mata kita ni dia sebenarnya dia ada satu macam dia ada satu ruang sensitivity yang dia akan fokus jadi kalau tuan-tuan buat suatu design tu, cari yang warnanya yang terang. Bila kita hasilkan, dia lebih menarik berbanding dengan warna-warna yang dull lah. Warna-warna dull ni contoh warna-warna macam warna-warna macam pastel warna macam pastel ni dia kurang dapat perhatian lah, kecuali warna-warna pastel ni yang melibatkan suatu design di dalam rumah kalau pastel ni melibatkan baju, pakaian, melibatkan interior design, dia lain kita buat tu lain kalau melibatkan poster yang kita buatkan suatu yang info yang 5 saat tu, biasanya warna-warna yang panas ni akan digunakan lah. Jadi warna panas, tuan-tuan kena ingat lah, saya maklumkan warna merah, warna kuning, warna hitam. Ada juga orang yang pakai warna gold lah. Itu ada warna panas. Warna-warna panas dan warna-warna sejuk terdiri daripada warna biru, warna hijau warna hijau. Tapi kalau nak guna warna sejuk dalam iklan poster kita, gunalah yang lebih kepada fluorescent supaya mata kita terus terarah kepada fokus kepada kita punya poster. Itu tujuan warna ini yang kena terangkan dari segi kalau kita buat design, maksudnya terus kepada kita punya ni. Kedua adalah ni fungsi adalah ni fungsi gambar Kalau tuan-tuan tengok gambar ni, kalau kita extract gambar yang dibagi secara percuma ni, dia ada dua fungsi kat sini Pertama, yang ini adalah dia punya background template background template yang kita bagi. Kalau tanya, sorry, bukan background template, dia punya elemen dia punya elemen. Jadi yang ini elemen ni, kalau nak masukkan ke sini, kalau nak masukkan ke gambar ni, tuan pastikan tuan bawa gambar ke kita punya elemen ni di tengah di tengah. Jadi gambar ni, gambar ni kalau saya accept semula di attachment, pastikan gambar ni kalau katalah tuan drag, pastikan yang ambil klik saja di tengah, pastikan dia masuk. Kita kena dragkan gambar ni, gambar ni. Kalau katakanlah puan masuk, dragkan yang di tengah. Dia akan masuk di tengah Kalau katakanlah puan ambil kecil, gambar tu masuk, dia akan ada ruang kosong sedikit. Jadi untuk detach image ni yang digunakan dalam Canva ni sebenarnya dia lebih terfokus kepada gambar yang di tengah. Katakanlah kita ada gambar tapi gambar kita tu bercampur Contoh gambar kita bercampur di belah tepi. Saya detach dulu. Katakanlah gambar kita, gambar tuan-tuan. Saya
katakanlah gambar tuan-tuan ni mungkin ada gambar tuan-tuan dekat sini Okey, gambar tuan-tuan ada dekat sini. Jadi yang sini mungkin ruang yang tak penting. Okey, pohon tuan-tuan edit dulu sama ada menggunakan aplikasi yang biasa, contoh tuan nak pakai Paint ke boleh, nak pakai Adobe boleh, present Adobe boleh, apa-apa present yang simple-simple pun boleh baru boleh kita ni. Dah masukkan ni baru kita upload dalam kita punya web base Okey, itu yang tu. Okey, saya go through supaya tuan-tuan terus belajar. Okey, yang ni pun sama Okey, yang ini tuan-tuan ni boleh ubah. Okey, yang ni saya tunjukkan. Okey, untuk jenis-jenis tulisan boleh tuan-tuan boleh klik saja. Tulisan tuan-tuan ni serupa je macam words sama je. Okey, kalau tuan-tuan tengok dia boleh ubah. Okey. Dalam Canva, kalau tuan-tuan tengok, dia akan bagi satu ruang ni dia bagi satu ruang untuk kita upload suatu gambar Okey, yang ada dalam saya punya web base, dalam saya punya simpanan web base di Canva ni adalah gambar-gambar macam ni Okey, yang gambar-gambar yang saya ambil ni, ada yang ada background, ada yang tiada background Kalau tuan-tuan tengok macam gambar kementerian ni, dia tiada background, dia belakangnya adalah transparent Okey. Dan macam gambar aiskrim ni, saya sengaja tinggalkan background dia supaya kejap lagi kita akan belajar macam mana nak removekan background dia pakai aplikasi yang mudah saja di online supaya tuan-tuan mudahlah okey. Okey, dan yang ini yang gambar kementerian ni ada juga yang ada background, ada yang tiada background Kalau tuan-tuan tengok ada background, ada yang tiada background. Dan gambar yang kita ada, contoh gambar macam saya letakkan Google Meet ni contoh warna hijau dan kita masih boleh ubahkan ini gambar ni kita boleh ubahkan kedudukan color dia bergantung kepada kita ni. Kita boleh buat adjustment sama ada kita nak jadikan dia warna hitam ke warna biru bergantung kepada iklan yang tuan-tuan hasilkan jadi dia akan berubah berubah mengikut kesesuaian dan kreativiti tuan-tuan ini semua tuan-tuan kena explore lah sebab kalau kali pertama ni memang agak sukar sedikit tapi bila dah biasa buat tuan-tuan akan dapat hasil yang lebih baik lah itu jadi saya bagi tuan-tuan punya untuk kursus yang untuk pertama ni dia agak mudah lah okey, yang ni upload okey, macam mana kita nak upload dalam kita punya storage okey, jadi tuan-tuan akan pergi kepada upload media okey, dia ada berbagai lah sama ada Facebook ke Google Drive ke Insta ataupun Dropbox. Jadi kalau biasanya kalau saya akan buat dalam satu device ataupun dekat folder dalam saya punya PC dalam sini dalam PC saya, jadi saya akan masukkan berdasarkan saya punya kalau katalah untuk projek hari ni saya buat satu folder lah semua gambar-gambar yang saya download daripada Google pastikan gambar tu yang kita buat adalah bebas daripada Google punya plagiarisma. Contoh kalau Google punya plagiarisma tuan-tuan kena tengok sekejap saya pergi kepada satu lagi sekejap ni boleh share ke sekejap tuan-tuan contoh aiskrim aiskrim sekejap saya kena sharekan dia punya ni mana nak share dia sini ni stop ada stop ni gini ya okey jadi saya akan buka dengan gambar contoh saya buat saya download gambar aiskrim tuan-tuan tengok okey contoh tuan-tuan tengok okey dalam suatu kita nak cari image tuan-tuan okey kalau kita nak cari image kita kena suatu image yang kita nak download kena pastikan mesti bebas daripada ni yang selalu biasanya designer dia terlepas pandang yang ni okey suatu design-design yang hasilnya biasanya Google dia akan letak suatu macam panggil hidden data ataupun mungkin panggil metadata lah dalam suatu gambar tu. Okey, jadi kita mesti tengok dan kalau ada data tu kita kena buat ubah suai sedikit lah. Okey, contoh macam ni
Kalau kita nak buat ni, kata tuan-tuan dia ada ni, search setting ni kita boleh pilih. Tuan boleh, kalau di Google kita boleh ni lah, boleh pilih yang ni sama ada nak cari apa. Ini gambar-gambar ni kita kena ubah dia punya setting supaya hasil tu yang kita cari tu tak apa yang ni macam-macam ni format ni. Okay, kita nak cari itu semua ada dalam kita punya Google tuan-tuan boleh cari sebenarnya. Tinggal benda ni tak di-explore kan, mungkin takut ni lah, ramai yang salah guna lah. Jadi yang saya terangkan ini supaya tuan-tuan boleh cari sama ada gambar tu adalah ini contoh gambar tu ada yang berlesen dan contoh ada gambar yang tu yang kita download tu gambar yang tak berlesen. Kalau gambar yang tak berlesen tu tak ada masalah lah. Contoh gambar yang berlesen yang ada iklan komersial, kita contohlah iklan Shopee dah guna, tapi kita nak guna sebab gambar tu cantik, kita nak guna. Jadi kita akan dikena secharge lah. Okey. Jadi kalau kita masih gunakan, jadi kita akan kena secharge. Jadi bila kita nak elakkan secharge tu, ada beberapa kriteria yang kita boleh ubat. Okey, contoh gambar yang cantik, kita nak gunakan juga untuk iklan perniagaan kita. Jadi kita boleh buat, caranya adalah kita yang pertama adalah kita ubah color dia. Yang kedua, kita removekan background dia. Okey, ubah color, remove background. Yang ketiga adalah kita mirrorkan dia lah. Sama ada kita flip ke kiri atau ke kanan ataupun kita mirrorkan dia. Itu teknik-teknik dia supaya kita tak dikenakan sebagai menceroboh hak cipta mereka tu Jadi tuan-tuan kalau ni kena ambil kira yang ni lah. Kena sama ada tuan-tuan tentukanlah sendiri sama ada nak pakai share ataupun yang kita nak buat free ataupun yang dah ada event komersial pun nak ambil pun boleh, tapi kita sebelum kita nak ambil kena ubah dulu supaya gambar yang komersial ni, kalau katalah kalau kita satu gambar tu komersial, tuan-tuan tak ubah, kalau katalah dia tukang masalah, kompon penalti kenakan di Google ni agak tinggi lah. Itu jadi saya maklumkan awal-awal Jadi biasanya saya akan ubahkan dia sama ada kita ubah background ataupun kita mirrorkan dia. Itu cara yang paling mudah supaya dia akan void dia punya license lah. Maksudnya kita tak ambil dia punya gambar, kita terbalikkan dan atau kita ubah-ubah sikit. Jadi itu bukanlah lagi gambar asal Yang penting jangan guna gambar asal. Okey, yang ini yang isu yang ada dalam kita nak cari gambar. Tuan-tuan boleh filterkan contoh macam ni dan kalau tuan-tuan nak filterkan advanced search, nanti dia akan keluar. Jadi tuan klik gambar image, semua yang ada gambar ini adalah gambar komersial Jadi gambar komersial, jadi katakanlah tuan nak ambil juga gambar yang ni, saya tunjuk gambar yang ini kata okey, gambar yang ini tuan nak ambil. Okey, tuan download, save as. Okey, saya akan buat sini, jadi saya tunjuk gambar yang ke-99 lah contoh Okey, gambar yang ke-99 ni kalau kita nak ambil, kalau ni gambar yang berlesen okey, ni gambar yang berlesen ni kalau kita nak ambil, kita tak boleh guna terus Jadi tuan-tuan perlu buang gambar background ni. Okey, buang gambar background ni supaya kita tak kena bayar tak kita kena bayar suatu gambar tu. Jadi gambar yang kita kena ubah tu, tuan-tuan perlu masukkan ke suatu perisian yang online yang lain untuk kita removekan background dia lah. Contoh gambar ni kita nak removekan background dia. Okey. Jadi tuan tambah lagi satu jap remove background. Jap saya type dulu sebab ni baru saya sharekan pada tuan-tuan. Kan? Okey. Okey, jadi yang di sini saya type remove background from the image, tuan-tuan akan tengok. Okey, dia ada banyak lah. Okey, web yang boleh removekan. Jadi tuan-tuan boleh pilih lah mana-mana. Okey, jadi saya akan pilih yang pertama je lah, senang lah kan. Nombor satu keluar saya pilih je lah. Okey, jadi yang di sini tuan-tuan boleh upload. Okey, upload image. Jadi bahan-bahan khusus tuan-tuan, gambar tadi saya save sebagai 99. Saya open. Jadi tuan-tuan boleh removekan ni tu supaya gambar yang kita nak gunakan tu memang sama. Okey, tuan-tuan guna sama. Okey, tuan boleh download lah. Okey, ini boleh pilih lah nak download HD boleh. Tapi saya ajar yang biasa dulu. Okey, kita download yang biasa.
Okay, supaya gambar yang sini dia sudah jadi gambar PNG, dia tak sama lagi dengan gambar yang ada tu Jadi gambar ini sebenarnya okay, kita open Okay, sekarang gambar yang sudah ada kat sini, tuan-tuan boleh tuan-tuan boleh buka ni Sekejap, saya buat aplikasi. Sekejap. Dekat. Stop, sekejap saya gambar tu. Okay, sekejap present. Okay, sekarang window. Okay. Okay, saya akan screen kan. Kan ni Okay. Okay. Okay tuan-tuan tengok Sekejap saya gambar yang kita download tu kita boleh okay ni sekarang gambar yang kita download ni. Okay, sekarang saya buka dalam Paint supaya ni basic untuk kita nak buat buat editing. Okay, basic yang nak buat editing. Gambar yang ni kita dah remove kan. Okay, gambar ni kita dah remove kan. Jadi kita perlu terbalikkan dia dulu Perlu terbalikkan supaya tuan-tuan tak tuan-tuan tak dianggap macam apa memakai hak cipta dia lah. Jadi bila tuan-tuan dah terbalikkan, okay, tuan-tuan dah simpan, okay, dah save. Jadi gambar-gambar tuan-tuan ni sebenarnya dah bebas daripada lesen yang terikat dekat Google Itu yang perlu dimaklumkan untuk tuan-tuan ketahui ini sebagai ilmu tambahan lah supaya tuan-tuan jelas setiap design yang ada. Okay, design yang ada tu mestilah bebas daripada unsur-unsur yang ada lesen lah. Okay, ini Okay, okay. Okay, yang tu sekarang okay. Kita berbalik kepada yang Canva kita berbalik kepada Canva. Jadi daripada Canva ni okay, daripada Canva saya nak okay, daripada Canva saya nak upload saya punya image yang telah bebas daripada lesen macam tadi. File dia adalah 9999 ni lah. Jadi tuan-tuan upload saja. Okay, tuan-tuan perhatikan di bahagian kiri tuan-tuan ni ada simbol untuk upload daripada hijau dia penuh. Jadi tuan-tuan tengok nanti dia sudah upload kat sini Jadi kalau katalah tuan-tuan okay, katakanlah tuan-tuan nak drag saja. Okay, ni gambar ni sebenarnya ada putih lagi Okay, sebenarnya daripada Paint tu kita dah voidkan dia untuk lesen Okay, sebenarnya kita kena buat sekali lagi. Katakanlah untuk kita nak buat PNG kata nak buat sekali lagi PNG, tuan-tuan kena naikkan lagi sekali untuk ke ni saya kena buang sekali lagi untuk removekan dia. Okay, jadi kita pergi semula ke sini Okay, kita buka file yang ke 999. Jadi tuan-tuan tengok ini sekarang putih. Jadi kita remove original. Okay, download Okay, yang ini adalah gambar yang sebenar. Saya letak 999 lah supaya tuan-tuan tahulah dia punya perubahan tu adalah gambar yang terakhir lah. Okay. Okay, yang situ. Okay. Okay, tuan-tuan tengok supaya okay. Okay, yang ni adalah gambar yang dia sudah jadi PNG Ni PNG kalau tuan-tuan tengok saiz ni adalah PNG. Yang ni adalah JPEG di JPEG. Nampak sama tapi berbeza Okay, jadi kira kata tuan-tuan dah nak upload, yang ni saya buka desktop. Saya kena buka ni Okay. Okay, saya nak upload media tu adalah berbentuk PNG, maksudnya dia transparent belakang. Pergi balik semula kepada file yang tadi, mana 9009 ni, file ni. Okay, dia akan upload. Tinggal perbezaan yang tuan-tuan tengok. Okay, yang sebelah sini adalah gambar putih, yang sebelah sini background dia adalah hitam Okay, ini dia punya basic yang kita nak, yang saya tunjuk untuk tuan-tuan belajar. Okay, jadi yang di sini kalau tuan-tuan tengok, kita boleh drag. Okay, yang ni background dia merah, betul? Yang ni ada putih.
Okey, yang ni basic dia okey, nampak dia ada PNG, dia ada putih. Okey, jadi itu tips yang tuan-tuan boleh guna dekat web, okey, yang kita boleh guna, tak perlu pakai perisian yang canggih-canggih, tapi yang simple tapi boleh hasilkan hampir yang boleh menghampiri peringkat profesional lah. Kalau macam ni, kalau saya buat dalam Photoshop ataupun AI lebih kurang dalam dah 3 layer lah, belum gambar-gambar lain belum match lagi lah Okey, kalau yang macam ni, okey, tuan-tuan boleh terus design sajalah. Okey, ini page yang kedua tadi saya buat tadi page pertama. Contoh yang ni katalah okey, yang ni saya nak letakkan belakang, tuan klik saja letak yang ni ke belakang yang ni nak depan, klik aja, hantar dia ke depan. Okey. Okey, katakanlah tag-tag yang menarik, contoh aiskrim yang tuan-tuan hendak ni hasilkan ada ikon yang contohnya tuan-tuan ada ikon yang ke atas ni okey, ada ikon yang tempat lain masih tuan-tuan boleh gunakan contoh okey, contoh saya tak buang lagi ini saya tambah contoh macam saya ceritakan tadi, tuan-tuan nak ikon yang tempat lain tapi yang kita nak perlu pakai boleh digunakan untuk kita punya iklan jadi tuan-tuan dia akan buka ada another ni lah tab kalau tuan-tuan tengok dekat atas. Okay, tab kita sudah bertambah Okay, katakanlah saya nak buat okay, saya katalah saya nak buat satu strike lah strike lain contoh sini ke. Okay, okay, strike yang di sini jangan tengok ya. Okay, saya nak ambil strike ya, saya nak ambil. Okay, ni strike ni ada gambar okay, kita kena buat suatu design tu, katakanlah ada Canva ni. Okey, dia ada dua sama ada tuan-tuan hendak pakai yang Canva ni dia kalau nak buat remove watermarks ni, okey. Kita boleh removekan dia sama ada kita buat purchase ataupun kita download saja dekat website kita nak template ni kita remove ataupun yang ambil saja yang mana-mana yang mudah, contoh biasa saya ambil yang mudah-mudah je. Sebab kalau biasanya kalau suatu design yang katalah bos kita nak yang cepat, biasanya kita buat yang cepat-cepat je, maksudnya yang mudah aja jadi hasilnya senang ataupun kita pakai elemen dan supaya tuan-tuan okey, tuan-tuan saya ambil yang ni lah. Okey, saya ambil yang ni. Okey, saya letak kat sini dulu. Daripada sini saya copy. Okey. Saya copy terus kepada tuan-tuan pergi tadi. Okey, mana tadi? Kita pergi kita punya design tuan-tuan tengok kat mana yang kita buat tadi, kita punya home. Okey, kebiasaannya design yang ada asal yang kita buat yang ni, dia tak buang Gambar ni satu baik ini atau bagusnya dia tak buang. Dan tuan-tuan klik saja kat sini. Okey. Tuan Ctrl V okey. Tuan-tuan Ctrl V, dia akan pergi kepada kita punya design Design yang sini Design yang tadi saya buat yang di tab yang lain, saya boleh copy ke tab yang asal Yang ini okey, tuan boleh ubah ikutlah tuan-tuan nak ubah macam mana. Okey, bergantung kepada tuan-tuan. Contoh kalau katalah tuan-tuan nak pakai page yang kedua ni. Okey. Okey, katakanlah tuan-tuan nak ni letak kepada depan. Okey. Okey, saya akan ubah dia. Okey. Jadi senangnya web base ni kita untuk permulaan untuk beginner dia tak perlu knowledge yang terlalu tinggi lah. Jadi tuan-tuan kalau nak buat ni tapi ada idea boleh cuba buat okey, tanpa ada sekatan lah. Okey, jadi kalau kita buat design ni gunakanlah warna-warna yang kontra untuk mata kita lah gunakan warna-warna kontra. Jadi kalau ada merah tu saya biasanya saya akan lawankan dengan warna kuning yang ada kuning lah. Jadi dia kita tengok dia tu pun macam gambar yang kita tengok ni. Kalau tuan-tuan tengok saya besarkan. Okey. Kita tengok gambar ni pun dia dah nampak menarik kan. Jadi kalau katalah gambar yang kita download ni dia agak pecah kan. Tuan boleh download dekat kita punya sini, setting balik semula kita punya Google. Okay, setting balik kita punya Google ni. Pergi kepada setting, cari dia punya ni nanti tuan-tuan pergi klik kepada size. Okay, cari large. Okay, tuan-tuan cari gambar large. Jadi bila gambar large ni dia akan keluarkan dia punya size. Jadi kalau kita download, okay,
gambar tu pixel tu dia kurang pecah lah. Macam ni dia ada pecah kan. Okey, katakanlah gambar ni pecah Kalau gambar ni pecah masih boleh di repair lah Okey, gunakan perisian, namanya perisian ni kalau tuan-tuan rajin explore, gunakan nama perisiannya, namanya adalah gigapixel lah. Tuan-tuan boleh gunakan secara online lah, gigapixel. Okey, jadi akan repair gambar ni menjadi gambar HD lah. Okey. Okey, itu saja yang perlu dititik beratkan dalam design Okey. Yang itu jadi sekejap saya kecilkan dulu supaya tuan-tuan jelas. Okey, ini poster Okey, ini maksudnya saya dah terangkan semualah daripada teks. Okey, daripada teks ni saya dah terangkan supaya tuan-tuan boleh ni tambah ada teks ni kita nak buat macam ni pun boleh. Okey. Ataupun klik tambah atau tolak Kalau katalah tuan-tuan nak ni, tuan type aja 40 contoh dia masih follow lah okey, dia bagus dia macam tu lah okey 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 ataupun tuan guna tambah atau tolak mengikut kreativiti tuan-tuan. Okey, yang ini okey, kalau katalah tuan-tuan nak buat position dia nak transparent, okey, kita boleh transparent dia. Okey, katalah yang ini katalah ini, okey, kita akan hasilkan transparent. Okey, tuan-tuan boleh ni okey. Ni bergantung kepada design tuan-tuan. Tak semestinya tuan-tuan letak dia bagi kedudukan 90 darjah, tuan-tuan boleh ni, tuan-tuan boleh rotatekan dia tuan-tuan boleh masih boleh rotatekan design tuan-tuan. Okey. Jadi tuan-tuan boleh letaklah apa yang ada dekat Canva ni boleh masukkan aja ikut dia kesesuaian apa yang tuan-tuan naklah. Okey, jadi biasanya saya akan letak merah, benda-benda garang dan warna kuning supaya kita punya mata lebih terarah lah kan. Okay. Ya, biasanya warna-warna yang garang ni dia ada satu yang kita panggil sensitivity mata kita ni dia lebih terfokus lah Okay. Untuk yang ni okay, design kedua ni saya dah buat. Untuk tuan-tuan saya penjara saya sudah sharekan satu gambar yang apa? Okey, gambar yang ada ni contoh Gambar yang ni, okey. Gambar aiskrim yang saya buat poster iklan aiskrim ni, tuan-tuan. Okey. Poster iklan aiskrim yang tuan-tuan ni, okey. Jadi tuan-tuan, saya minta tuan-tuan hasilkan satu iklan yang macam ni yang macam ni. Contoh tuan-tuan kena hasilkan. Okey. Iklan yang macam ni. Macam mana nak buat? Okey, macam mana nak buat dan tuan-tuan send kat saya. Okey, send kat saya. Okey, sama ada tuan-tuan ubah sikit background dia, okey, ataupun tuan-tuan bagi idea yang barulah. Biasanya kalau saya buat kalau iklan yang melibatkan makanan, saya akan pilih warna-warna yang lapar lah. Dia ada banyak color kalau kita belajar dalam bidang grafik, warna-warna yang lapar, warna-warna yang terang, warna ni. Okey, kalau warna-warna yang lapar biasanya warna-warna yang coklat kekuningan tu lapar lah kita tengok je. Jadi kalau bulan puasa ni tengok ni macam nak minum je lah, macam aiskrim tu macam nak makan je. Contoh macam tu Jadi kalau warna-warna merah ni biasanya dia akan capture kepada benda-benda yang lapar okey. Warna kuning okey, jadi tuan-tuan untuk sesi ni okey 10 15 ni tuan-tuan kena buat sebab kelas akan tamat pada pukul 11. Okey, kelas kita akan tamat pada 10.11 dan tuan-tuan minta tolong hasilkan suatu poster yang simple yang melibatkan aiskrim tuan-tuan. Okey, tuan-tuan boleh ubah teks ni lah Tuan-tuan boleh ubah teks, okey. Bergantung kepada cita rasa tuan-tuan, okey. Saya nak satu orang satu design dan boleh share kepada saya balik semula. Dan boleh preview dekat screen. Nanti kita akan share, kita akan snap lah supaya bukti tuan-tuan ni lepas tu baru saya hantar CJ tuan-tuan lah. Okay. Kalau tak nanti tuan dengar saya aja nanti susah pula. Nanti tak buat apa-apa. Okay. Jadi untuk di tepi ni semua dah saya dah terangkan tadi. Okay. Yang ini semua saya dah terangkan. Tuan-tuan boleh mix and match. Okay. Mix and match. Dan katakanlah macam mana nak download print. Tuan
klik saja di sebelah kanan, dia ada 3 button. Kalau tuan-tuan tengok yang di sini, ini yang pertama, kedua, okey, ini yang kita buat design. Okey, yang ini klik saja, tuan-tuan boleh okey, download saja tuan-tuan punya okey, hasil sama ada nak pakai PDF, okey, yang ini PDF, sama ada nak pakai small size, okey, JPEG, okey, nak pakai high quality PNG tu terpulang pada tuan-tuan. Tapi bila design tuan yang melibatkan ikon macam ada crown, okey, ada yang tick dan ada yang melibatkan yang berbayar, tuan-tuan kena ni lah, maksudnya tuan-tuan kena pakai akaun yang berbayar lah. Maksudnya ada kena amount, certain amount. Pada saya untuk PDF yang standard ni pun sudah memadai dah, ataupun kita download dia sebagai JPEG ni kan. JPEG ataupun PNG ni dia dah memadai lah. Kecuali tuan-tuan nak gunakan dua ni, okey, JPEG, PNG ni tuan-tuan nak gunakan untuk printing yang besar okey, ni bila printing yang besar, saya cadangkan tuan-tuan, okey, nanti bila download, okey, pastikan, okey, katakanlah tuan-tuan buat design ni ada 3 page, tapi tuan nak download ni 1 page okey, jadi buanglah yang 2 yang tak guna ni, yang kita tak pakai ni, okey, kita just ambil dia punya background dan template ni, kita paste dekat bahagian atas ni ataupun paste yang bahagian yang mana yang tuan-tuan nak lah. Jadi mana bahagian tuan-tuan, bahagian yang ni kita tak perlu, kita buang. Jadi yang kita nak pakai contoh yang ini kan, contoh katakanlah ni, katakanlah tuan-tuan nak pakai gambar ni saja, katakanlah tuan-tuan nak pakai, yang bawah ni puan-puan tak pakai, jadi boleh klik saja butang delete ni, jadi kita perlu satu. Jadi tujuan ni kalau bila kita download, ni, ni yang penting kalau kita nak download dalam high quality, dia akan minta kita suggestion lah. Katalah kita nak download, dia akan klik download macam ni. Bila ni dia akan terpapar ruang download lah. Ruang download, dia akan refer kepada sini, keluarkan kepada kita punya, kita punya ni lah. Kalau contoh saya ni, saya akan buka. Saya akan buka ni. Bila kita download, ini kena pastikan supaya nanti bila kita buat ni, iklan yang tuan-tuan buat ni, katakanlah iklan yang tuan buat ni, dia tadi pecah nampak tak? Ni gambar ni tadi, dia size pixel dia kecil sepatutnya sebelum kita download ni, kita pastikan gambar yang PNG ni, dia tak pecah. Risiko gambar PNG tu bila kita download, asalnya JPEG gambar yang JPEG, kita mesti perbaiki dulu JPEG tu gambar yang JPEG tu kita perbaiki sama ada kita pakai, biasanya saya akan perbaiki gambar tu menggunakan Photoshop, Adobe Photoshop ataupun Adobe Illustrator, ataupun saya menggunakan Gigapixel lah. CorelDRAW pun boleh buat kita boleh repair gambar tu, kita boleh repair, bergantung kepada design tuan-tuan. Kalau biasanya, kalau yang dalam aplikasi ni, biasanya dia akan bagi size-nya size A4 dan A3 sajalah. Bila kita nak buat printing, macam saya bagi tahu awal, kalau printing tuan-tuan kena setkan ni lebih, resolutionnya lebih tinggi supaya image ataupun pixel gambar ni dia tak pecah Kalau media digital tak ada masalah. Kalau nak sebarkan dalam media digital, dia tak ada masalah. Tapi bila katalah tuan nak buat sebaran, contoh buat iklan jualan aiskrim tapi ada flyers, pastikan gambar yang tuan-tuan ambil, macam saya ceritakan dekat sini tadi, gambar yang tuan-tuan nak ambil, any type, any color, dia punya size ni, katalah large, kita pilih gambar yang sini, pastikan gambar yang tuan pilih macam saya klik tu mesti atas daripada 1,000 ni saya, kalau tuan-tuan tengok yang kecil ni, yang tuan-tuan tengok, kalau saya klik ada perkataan yang keluar bawah 44262 kali 2975 tu adalah saiz gambar pastikan lebih daripada 1800 kali berapalah, yang maksudnya lebih daripada 1000 lebih
Jadi kalau bawah daripada 1000, okey, contoh yang macam ni dia license. Kalau bawah daripada 1000, okey, dia akan pecah kalau nak cek gambar, cari dia gambar yang resolution tinggi supaya apa yang kita hasilkan dia cantik lah yang kita puas hati dengan gambar yang tu. Okey. Okey. Mungkin ada nak tanya saya boleh tak kita ambil gambar daripada video? Okey, boleh tak ada masalah kita ambil gambar macam mana video. Okey, kita ada banyak perisian yang boleh capture daripada video. Okey, kita dah ada video dalam handphone kita. Contoh, kita nak ambil gambar tu, kita dah edit, tapi kita nak capture gambar tu daripada video jadikan image. Masih boleh tak ada masalah. Tapi save-nya mestilah dalam resolusi yang tinggi kena HD lah. Itu yang kena pastikan. Gambar yang kita hasilkan bila kita printing mesti gambar tu adalah resolusinya mesti atas 1800. Okey, kali berapalah? Mesti atas 1000 juga supaya gambar yang kita nak drag masuk dalam image, okey, dia tak ada pecah lah. Maksudnya dia tiada macam ni kalau tuan-tuan tengok. Okey, ini adalah macam ni gambar dia kotak-kotak. Ini hasil daripada gambar ni hasil daripada vektor ni gambar vektor. Kalau dia akan bentuk raster, dia akan bentuk lain lah. Okey. Jadi ni nampak macam kita dah besarkan bila kecil tak ada masalah. Tapi bila besarkan, kalau untuk buat size printing, dia akan bermasalah lah. Itu yang tuan-tuan kena ambil maklum lah. Supaya dalam bidang reka grafik ni, tuan-tuan kena jelas supaya apa saja yang kita buat dalam bidang grafik perlu selari lah supaya hasil yang kita nak hasilkan suatu design tu dia cantik. Yang penting kerja kita dalam bidang grafik ni adalah kerja seni apa saja yang kita buat tu mestilah satu yang penting logik, yang kedua cantiklah seni. Yang ketiga bebas daripada gambar-gambar yang ada lesen. Sebab gambar-gambar yang lesen ni kalau kita tahu buang dia punya lesen, dia akan efek kepada kita jugalah. Itu tuan-tuan kena maklum itu yang penting sebagai mereka bentuk grafik dia kena jelas lah. Kita bukan boleh ambil saja, tapi bila ada suatu pelagarisme ataupun kita terlanggar undang-undang yang ada dalam internet ni, dia sangat bahayalah. Okay, biasanya kalau gambar-gambar yang kita ambil sendiri, yang dia kalau pakai kamera sendiri kita tiadalah. Biasanya gambar yang katalah tuan-tuan nak buat poster daripada gambar yang sedia ada di internet, pastikan gambar yang berlesen tu kita telah ubah supaya boleh digunakan. Kalau tak nanti tuan-tuan bermasalah lah. Okey. Okey, ada yang nak tanya saya? Sebab ada yang nak tanya. Okey, kalau nak ni. Okey. Boleh kalau nak tanya boleh ni, boleh chat ataupun ni. Okey, sambil-sambil tu tuan-tuan boleh isikan nanti penjelas saya akan akan hantar satu link untuk penilaian khusus lah untuk gambar. Okey, tuan-tuan boleh nilai penilaian khusus. Okey, sambil-sambil tu saya serahkan kepada tuan-tuan untuk buat design berdasarkan template berdasarkan gambar yang saya beri pada tuan-tuan. Okey, saya dah bagi gambar aiskrim kepada tuan-tuan. Tuan-tuan digalakkan buat satu design untuk promosikan aiskrim tuan-tuan. Okey, apa yang ada dalam contoh dalam kedai tuan-tuan lah. Okey, tuan-tuan menjual aiskrim. Okey, katakanlah tuan-tuan selaku caterer, jadi tuan-tuan menjual aiskrim, apa yang ada di kedai tuan-tuan supaya tuan-tuan boleh hasilkan iklan tu yang menarik macam saya buat tadi. Tuan-tuan boleh tengok. Okey, tuan-tuan ni kata ini besar okey, kalau ni ada dua. Jadi tuan-tuan boleh hasilkan iklan tu mengikut cita rasa tuan-tuan Kalau tuan-tuan boleh copy macam saya, okey, tak ada masalah tak ada masalah. Tapi kalau boleh saya minta tuan-tuan cari idea okey, cari idea supaya bila kita buat suatu gambar tu boleh capture dalam masa 5 saat. Kita boleh ingat kalau gambar yang saya buat ni 5 saat, yang saya boleh ingat adalah grab and go. Okey.
5 saat Grab and Go, saya boleh ingat. Kalau tuan-tuan kalau boleh buat perkataan yang lain ataupun ni ikut tuan-tuan itu bergantung kepada menu ataupun idea tuan-tuan Okey, jadi sepanjang kursus saya dah terangkan untuk pembinaan untuk reka bentuk grafik. Okey, saya dah terangkan satu mengenai poster, saya dah terangkan. Dua adalah mengenai warna kepada tuan-tuan, warna panas dan warna sejuk. Ketiga adalah mengenai teks. Okey, yang keempat adalah mengenai ayat-ayat yang ayat-ayat yang catchy yang boleh menarik minat audiens. Dan kelima adalah penggunaan gambar penggunaan gambar yang bersesuaian dengan motif yang tuan-tuan hendak create suatu poster tu. Okey, ada 5 perkara yang perlu kita ketahui sebelum kita buat suatu design okey, supaya apa sahaja yang tuan-tuan buat ni, yang penting adalah hasilnya adalah bagus, isinya adalah padat, mendapat tangkap audien dalam masa 5 saat. Okey, jadi itu adalah sangat penting dalam penghasilan suatu poster ataupun suatu post ataupun sesuatu Insta yang macam-macam lah Insta post ke, video ke, presentation ke. Bila kita buat 5 saat sahaja yang pertama tu kita sudah dapat capture apalah gambaran sebenar dia okay. Jadi setiap yang kita buat tu adalah padat dan penuh berisi maksudnya ada pengisian lah okay. Ada lagi tuan-tuan nak tanya? Kalau boleh tanya saya, kalau boleh, kalau malu nak tanya boleh dekat ruangan chat boleh type apa yang ni. Okey, boleh chat. Dan tuan-tuan macam yang saya tengok yang hari ni ada Puan Samia ni baru, Puan Zuliana. Tadi saya tengok tadi ada Puan Eliap. Okey, saya tengok saya share ada berapa orang ni. Okey, ada 14 orang. Jadi kalau masa kita buat Canva ni ada 2 option lah. Tuan-tuan boleh ni, okey. Okey. Okey, ada yang kata, cikgu saya terlupa bawa laptop. Terlupa ada kursus. Ni bila hantar cikgu, okey. Kalau boleh hari ni lah. Okey, okey. Kalau boleh tuan siapkan, boleh hantar ke penyelaras saya, okey. Jadi bila tuan hantar nanti kita akan post saja CJ tuan-tuan lah supaya penyelaras saya nampaklah ada aktiviti di situ okey. Okey. Okey, yang terus Encik Hero tanya, cikgu boleh tak sekali lagi tanya pasal teknik elak plagiat. Okey, untuk teknik elak plagiat ni, yang pertama tuan-tuan kena tahu bila kita buka suatu Google, okey, ni yang pertama kita kena browse dekat sini dia ada user right ni. Okey. Kita nak ambil sambil ada dia nak buat common license ataupun ada license. Okey. Ataupun kita setting saja dekat sini kita punya advanced search. Okey, dalam gambar ni. Jadi dekat sini format yang ada ni kita nak buat sama ada yang di sini. Okey, jap. Ini sama ada kita nak guna creative flow mode ni ataupun kita nak pakai yang biasa Jadi yang di sini tuan boleh pilih lah. Okey, yang ni yang sangat penting bila kita buat suatu design, kita nak void license dia, kita pilihlah salah satu ni. Okey, daripada license ni nanti tuan-tuan, okey yang ni jauh saya ni. Okey. Daripada ni dia ada user right, dia ada common right. Okey, yang ini tuan kena setting. Lepas tu bila kita download, pastikan download yang ini. Size dia adalah ni large. Bila kita dah download gambar tu kita dah perolehi, contoh gambar aiskrim yang tadi. Okey, contoh yang gambar ni. Contoh saya ambil balik semula gambar ni. Okey, ni gambar aiskrim ni. Okey, kita ambil. Okey, kita ambil daripada Pixel. Okey, kita download. Okey, bila sudah download dekat sini. Okey, sekarang kita
Okey. Ni Kan kita nak buang gambar ni sebab gambar ni ada license Okey, sama ada dia ada dua cara. Okey, sama ada kita nak flipkan dia dulu. Okey, sama ada kita nak flipkan dia dulu. Okey, tuan-tuan nak flipkan dia. Okey. Tuan-tuan nak flipkan dia, tuan save. Okey, lepas tu ini gambar yang kita ubah Ini gambar yang ada kat internet, ni gambar yang kita ubah. Tengok. Daripada sini kita ubah dia punya. Okey, daripada sini kita pergi kepada jap saya remove background kita pergi remove background. Kita removekan dia punya ni. Okey, jadi kita upload gambar yang ni kita upload. Jadi gambar ni kita remove, kita nak pakai ni. Jadi sekarang gambar ni kalau ikut kita tak totally lagi ambil gambar dia betul. Jadi kita dah ubah kedudukan gambar ni. Jadi kita boleh download. Okey. Gambar yang ni kita download. Gambar ni boleh digunakan untuk bahagian design kita. Jadi kita pergi kepada Canva kita. Kita upload gambar ni. Upload gambar. Pergi kepada tempat yang kita simpan. Okey. Saya ubah dulu. Ni dah simpan. Dah. Ni download dulu. Sekejap. Saya kena copy. Ini saya copy. Masuk dekat sini dulu. Ya. Okey, saya copy masuk sini. Okey. Okey, daripada situ saya akan pergi kepada Canva. Contoh Canva Masukkan semula gambar yang kita dah ubah sesuai. Ini Okey, ni. Yang ini baru boleh kita guna. Okey, gambar yang ini baru boleh kita guna. Boleh tuan-tuan? Okey, ini yang Encik Errol tanya tadi Yang ini Encik Errol tanya saya tadi macam mana nak guna nak buangkan itu. Okey, yang ini nak guna elak plagiat ni Okey, Puan Samia tanya last pukul berapa hantar? Okey. Kalau pukul 3 lah kalau biasanya design untuk dalam Canva ni sekejap je 10 minit je. Okey. Canva ni kalau dia boleh buat dalam handphone lah puan. Boleh buat dalam handphone. Kalau buat dalam handphone tu lagi sekejap lah Nak hantar pukul berapa? Yes. Sekarang Okey, ada yang lupa bawa laptop. Okey, ada yang Puan Samia ni kata dia malas hantar pukul berapa tapi kalau pergi kepada sama ada App Store ataupun Google Play, tuan-tuan boleh buka dekat apps handphone boleh download, tuan-tuan boleh buat ubah sesuai lah. Saya pun dalam handphone saya pun saya install supaya kalau last minute saya kerja, kalau dia nak minta design, saya terus buat dalam handphone aja Jadi kalau tuan-tuan boleh guna handphone, boleh terus je download dekat kita punya Google Play ataupun App Store. Dia ada Canva Sebab pengguna Canva sekarang kat dunia dah ada lebih kurang, kalau tak saya adalah lebih kurang 50 juta. Okey, jadi Canva dia tengah memperluaskan dia punya pasaran untuk ruangan bisnes dia untuk siapa-siapa saja digunakan Okey, Canva ni sangat bagus. Asalnya daripada Australia Asalnya daripada Australia. Okey, ada lagi nak tanya Puan Ali? Yap, dah tanya tadi. Saya lupa bawa desktop. Okey. Okey, sambil-sambil tu nanti penyarah saya Encik Husin akan bagi borang soal sedikit, minta tuan-tuan mohon isi. Okey, Puan Zuliana kata tuan, kalau ada tugasan nanti mohon maklumkan juga di sini, takut terlepas pandang, banyak iklan pula khusus dari office ni. Okey, tak ada masalah. Okey, memang ada tugasan lah. Tugasan dia buat poster saja. Poster tu pun senang aja Poster yang saya bagi untuk tuan-tuan tu dia mudah aja. Okey, ni iklan dia macam ni. Okey, jadi kalau boleh hasilkan iklan untuk sendirilah. Saya bagi contoh gambar aiskrim. Okey, jadi tuan-tuan hasilkan iklan poster aiskrim tuan-tuan. Contohlah kalau puan catering, tuan boleh hasilkan iklan ni lah.
Jadi kalau kita catering biasanya orang nak tahu harga je kan. Satu cup cawan tu berapa ringgit. Okey. Apa dia punya perisa jadi tuan-tuan boleh hasilkan dalam masa 5 hingga 10 minit saja. Okey, dalam iklan ni Okey. Okey, ada lagi nak tanya kalau tiada, okey. Saya ucapkan terima kasihlah kerana sudi hadir ke kelas saya di atas talian. Okey, esok kelas saya dalam dunia multimedia juga, okey, poster my wall, hampir sama macam Canva, dan bulan depan bidang saya dalam grafik juga, okey. Iklannya belum keluar, okey, Bismi, okey, nanti saya iklankan supaya tuan-tuan banyak platform untuk buat design dan boleh hasilkan design mengikut mix and match lah. Maksudnya kalau saya dah ada satu web base, saya boleh mixkan dengan web base yang lain. Nanti saya akan ajar berdasarkan supaya tuan-tuan boleh hasilkan dengan cepat dan boleh disebarkan dalam media masa sekarang, dunia digital ni dengan masa yang pantas lah. Okey, supaya apa yang tuan-tuan dapat daripada saya ni boleh jadi boleh jadi suatu manfaat lah. Okey, okey, cikgu, kehadiran ni masuk dalam SP KLMK apakah cikgu? Okey, nanti Encik Husin akan hantarkan satu link untuk buat penilaian khusus. Jadi tuan-tuan buat penilaian khusus nanti dan dianggap sebagai kehadiran tuan-tuan bersama dengan bersama tuan hantar sekali bersama dengan tugasan tuan-tuan tugasan tuan-tuan tu okey, tuan-tuan buat dalam Canva, hantar saja terus kepada Encik Husin, okey. Encik Husin tu nanti Encik Husin akan bagi CJ tuan-tuan sebagai bukti tuan-tuan terlibat dalam sesi khusus ni lah, supaya khusus ni mendapat manfaat kepada tuan-tuan dan diharap tuan-tuan dapat sebarkan ilmu ni. Okey. Info untuk hari ni, esok ada khusus untuk poster my wall. Untuk petang ini kita ada juga buat live untuk masakan untuk KK Betong. Okey, boleh masuk FB KK Betong, boleh join. Kalau tengok apa menu untuk petang ini, kita akan share knowledge. Okey. Hari Rabu kita akan buat satu lagi kursus amali untuk elektrik. Kalau tuan-tuan berminat, boleh masuk kursus amali untuk pemasangan soket. Dan ada juga kursus bersemuka, boleh layari Facebook College Community Betong untuk mendapatkan banyak info mengenai KK Betong. Okey, jadikanlah KK Betong sebagai hub pendidikan anda supaya knowledge yang ada pada pengajar-pengajar ini dapat disebarluaskan kepada tuan-tuan supaya dapat menjadi manfaat bersama. Okey, sekian daripada saya ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan. Okey, saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Min pohon saya halalkan ilmu saya ni, okey, supaya ada masalah tuan-tuan boleh kontak saya, sama ada saya ataupun Husin ataupun penyelaras-penyelaras yang lain, okey, boleh bagi tahu saya, nanti saya akan feedback. Boleh dapatkan video live ni dekat kita punya YouTube KK Betong, tuan-tuan boleh download dekat sana video pembelajaran ataupun boleh download ataupun Encik Husin, penyelaras saya akan hantar kepada tuan-tuan punya WhatsApp dan kita hantar video pembelajaran ataupun boleh tengok video pembelajaran yang lain-lain ada di KK Betong di YouTube KK Betong, tuan-tuan boleh tengok dan boleh like dan share, boleh beritahu ramai-ramai kepada masyarakat sekitar Betong ataupun di satu Malaysia ni kita boleh tahu. Okey, banyak lagi yang tuan-tuan boleh dapat, okey, boleh dapat knowledge dekat KK Betong ni, okey. Okey, Encik Husin minta maaf dari KBT tidak menggunakan modul SPLKM. Okey, okey Husin, Encik Husin sudah menjawab soalan Cikgu Veronica Dindu ni okey. Kita tak menggunakan modul SPLKM ni okey, kalau biasanya modul-modul melibatkan khusus online ni kita melibatkan kepakaran bidang masing-masing Biasanya kalau
perkara-perkara yang tuan-tuan dapat dalam kursus pembelajaran sepanjang hayat adalah bidang kepakaran, adalah bidang perkaran pensyarah yang mengajar tu kadang-kadang bidang yang tuan dapat dalam buku ni tak sama dengan bidang kepakaran yang ada. Biasanya perkaran pengajar tu dia dapat knowledge tu berdasarkan kemahiran yang dia ada tu lah. Contoh dalam bidang grafik dia akan ni. Jadi sesuatu knowledge tu kalau kita contoh dalam Canva ni kita straight saja pakai Canva, tuan akan dapat hasil yang macam ni. Kalau kita berdasarkan knowledge dan kepakaran pengajar tu, dia akan ajar lebih. Biasanya macam saya akan ajar lebih yang apa yang saya tahulah. Okey, supaya tuan-tuan dapat suatu gambar ataupun tu kita boleh edit. Okey. Okey, dah dapat yang macam ni. Okey, video macam ni macam mana kita nak potong dia. Okey, macam mana kita nak sorting. Okey. Jadi apa yang saya dapat tu berdasarkan ilmu yang saya dapat, saya share supaya tuan-tuan pun boleh guna, bukan berdasarkan apa sahaja yang tertulis dalam buku tu lah. Itu yang sangat penting. Sebab itu pembelajaran sangat hayat ni sangat penting. Dia pembelajaran sepanjang hayat ni sangat penting untuk bidang hands on ni lah. Okay, saya telah merujuk kepada SU, LDP, kursus ni boleh dimasuk dalam aktiviti luar KPM dalam SPL cikgu. Ini boleh. Katakanlah kalau katakanlah cikgu, okay, Puan Elia berminat, boleh berhubung terus kepada unit promosi kita akan buatlah. Okay, sijil-sijil tuan-tuan ni pun boleh dipostos, boleh dikira lah sebagai kursus lah ini tak ada masalah. Okay, ni sebagai hands on ataupun tambah lah bidang add on ni tambah kepada tuan-tuan lah. Contoh tuan-tuan terlibat, tiba-tiba tuan-tuan terlibat dalam bidang multimedia, tuan boleh gunakan lah ni yang penting. Ada lagi Puan Elizabeth Yap. Puan Elizabeth Yap ni dia selalu ikut saya. Hampir minggu ni sudah 6 kali esoknya ke. Okey, Puan Elizabeth Yap terima kasih Puan Eli kerana menyokong KK Betong dalam menjayakan program pembelajaran sepanjang hayat. Okey. Okey, sekian, terima kasih. Jumpa lagi esok khusus My Poster Wall. Semua sekian, terima kasih. Bye bye. Jumpa lagi.